Pula bahan antioksidan. Bahan antioksidan ni merupakan sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan tadi ialah akan menghasilkan radikal bebas. Jadi bahan yang kita ambil melambatkan proses pengoksidaan supaya radikal bebas kurang dihasilkan. Jadi bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapatkan sesetengah penyakit. Badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan, namun apabila usia meningkat, keupayaan ini akan berkurangan. Jadi oleh itu kita perlu mendapatkan bahan oksidan melalui makanan. Contoh makanan yang mengandungi bahan antioksidan ialah beta-karotina. Biasanya ditemui dalam kebanyakan makanan berwarna merah, kuning ataupun jingga, oranye, seperti lobak merah, mangga, ubi keledek dan berbagai lagi. Kemudian bahan kedua ialah lutein, sering dikaitkan dengan mata yang sehat. Jadi bahan antioksidan ini terdapat dalam kuantiti yang banyak di dalam sayur-sayuran berdaun hijau. Yang ketiga ialah lycopene, ialah bahan antioksidan yang ditemui di dalam buah-buahan seperti betik, jambu, batu, tembikai, aprikot, limau, gedang dan juga oren. Okey, dan banyak lagi bahan yang dipanggil sebagai bahan antioksidan. Selain pada itu ialah vitamin C. Vitamin C ialah vitamin larut air yang juga dikenal sebagai asid ascorbic. Kemudian bahan antioksidan ini terdapat dalam buah-buahan sitrus iaitu limau, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, lada hijau dan bijirin. Jadi itulah bahan yang dipanggil sebagai sumber vitamin C. Sekarang vitamin E yang juga dikenal sebagai alpha tocopherol, ialah bahan antioksidan yang terdapat di dalam pelbagai jenis makanan, termasuklah minyak daripada minyak, termasuklah minyak kelapa sawit, minyak germa gandum, minyak jagung, kemudian kacang soya. Bahan ini juga ditemui di dalam aprikot, brokoli, kekacang dan juga mangga. Jadi makanan yang kita makan hari-hari itu merupakan bahan yang dipanggil bahan antioksidan yang dapat mengurangkan radikal bebas di dalam badan kita. Jadi faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Pengoksidaan makanan, maksud pengoksidaan ialah contohnya apple. Apabila kita kerat, dia akan berwarna kemerahan. Jadi apakah faktor dia? Proses pengoksidaan boleh dilihat berlaku kepada makanan terdedah kepada udara. Jadi proses ini menyebabkan buah-buahan seperti apple, pisang menjadi perang apabila dibiarkan terdedah kepada udara. Ini adalah disebabkan proses pengoksidaan. Jadi radikal bebas yang kita bincangkan sebelum ini merupakan bahan yang terhasil kerana proses pengoksidaan. Jadi keadaan badan kita apabila banyak radikal bebas tadi, dia akan menyebabkan kerosakan DNA dan akhirnya menyebabkan sakit. Tajuk 10.4 produk kesihatan, kita membincangkan bahan aktif di dalam produk kesihatan. Sekarang ni kita banyak mengambil bahan-bahan kan, atau pil ke tablet dan sebagainya. Dikatakan bahawa bahan yang dipanggil sebagai bahan aktif ni ada di sini Bahan aktif ialah komponen tertentu di dalam sesuatu produk yang memberi kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan. Jadi banyak penyakit. Jadi banyaklah bahan yang dijual sekarang ni bermacam-macam kalau awak ikut. Jadi kenapa? Sebab ada bahan aktif. Kalau kata vitamin C, bahan aktifnya apa? Untuk mengatasi penghasilan radikal bebas atau dikatakan sebagai antioksidan. Okey. Kemudian yang seterusnya di dalam tajuk 10.4 ini juga kita akan membincangkan penggunaan produk kesihatan yang terdapat di dalam pasaran. Kadang-kala produk kesihatan seperti suplemen diambil untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Jadi produk kesihatan yang baik dapat menjamin tumbuhan yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Jadi banyaklah diambil oleh orang muda, orang tua daripada pelbagai peringkat. Contohnya ialah pengambilan multivitamin. Ini untuk meningkatkan proses tumbesaran kanak-kanak.
Selain daripada itu, kenapa ada yang mengambil produk kesihatan? Kerana gaya hidup. Masyarakat kini yang sibuk bekerja dan tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang menyebabkan produk kesihatan menjadi keperluan demi menjamin kesihatan. Jadi ada yang terlalu sibuk, tak cukup makan, tak cukup sayur, maka dia akan ambil makanan yang dipanggil sebagai produk. Kemudian contohnya pengambilan pil-pil vitamin menjadi pelengkap kepada amalan pemakanan yang tidak seimbang. Okey. Jadi demikian sajalah untuk bab 10.4 ini.